Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini dalam siri tafsir satu hari satu ayat sepanjang Ramadan ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung ayat yang ke-25 surah Saba, insyaAllah. Ayat yang ke-25 ini sangat ringkas dan padat. Ia sambungan daripada ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-24, dalam konteks bicara dialog perbincangan Nabi SAW dengan kaum musyrikin yang enggan menyembah Allah yang Esa. Jadi dalam ayat-ayat ini Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengemukakan hujah yang jelas dan nyata yang tidak boleh ditolak dan diingkari oleh orang yang berakal sebenarnya. Jadi kalau dengan hujah yang jelas ini tak boleh terima juga, itu bukanlah sebabnya tak faham, sepatutnya lah kan, tapi sebabnya kerana memang tak nak lah tu ya. Jadi dalam ayat yang sebelumnya nak mengisbatkan, nak menegaskan tentang sumber rezeki. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang memberi rezeki kepada semua makhluk. Jadi kalau mereka mengiktiraf bahawa rezeki hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa sebabnya nak sembah yang lain? Begitu. Jadi sekarang apa pula yang Allah cuba kemukakan ya melalui Nabi SAW. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, masih lagi perintah Allah kepada Nabi SAW mengajar baginda cara untuk berhujah dengan orang-orang yang ingkar ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Kalau kita terjemah harfiah di sini, qul, katakanlah wahai Muhammad, la tus'aluna, kamu tidak akan ditanya. Kamu ditujukan kepada kaum musyrikin ya. La tus'aluna, kamu tidak akan ditanya, tidak akan disoal, tidak akan dipertanggungjawabkan. Amma ajramna, tentang apa yang kami lakukan daripada dosa. Ajramna ni maknanya jenayah, dosa. Maknanya kalau kami buat dosa, kalau kami buat salah, kalau kami buat jenayah, la tus'aluna, kamu tidak akan disoal, tidak akan ditanya, tidak akan dipertanggungjawabkan. Jadi maknanya siapa yang buat salah, dia yang tanggung. Orang lain tak ada kaitan, tidak dipertanggungjawabkan. Wala nus'alu, dan kami juga tidak ditanya, tidak disoal, tidak dipertanggungjawabkan. Amma ta'malun, tentang apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, sahabat-sahabat, kalau perhati ayat ini memang sangat halus, sangat berhikmah, sangat-sangat mendalam cara berhujah itu. Kita tengok uslub yang digunakan oleh Al-Quran dalam berhujah dengan orang kafir. Orang kafir ni, jadi Allah guna apa? Katakan kamu, iaitu orang musyrik, orang kafir, tidak akan ditanya, tidak akan disoal, tidak akan dipertanggungjawabkan tentang dosa kami. Maknanya amma ajramna ni maknanya perbuatan salah lah, perbuatan keji, perbuatan jenayah. Maknanya Allah suruh Nabi berkata kepada kaum musyrikin, kalau kami buat dosa, kalau kami buat salah, kamu tidak akan
soal, tidak akan dipertanggungjawabkan. Dan kami pula, pihak Nabi pula tidak akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kamu kerjakan. Tengok tu. Untuk perbuatan Nabi, Allah guna dosa kami. Untuk mereka, dia tak guna dosa kamu. Dia tak kata kami tidak akan ditanya tentang dosa kamu, tentang perbuatan buruk kamu, tentang kesalahan kamu. Dia tak kata. Dia umum tentang apa yang kamu kerjakan. Cuba tengok betapa halusnya, betapa telitinya penggunaan kata-kata itu. Maknanya tidak menampakkan nak pihak Nabi ini nak menyalahkan mereka. Tidak tuduh mereka tu memang puak-puak yang buat dosa, puak-puak yang jahat, puak-puak yang buat salah. Tak. Malah dia menisbahkan dosa itu kepada pihak Nabi. Astaghfirullahalazim. Kita tengok ya, walaupun menggunakan perkataan itu, sudah pasti dia tidak akan mengurangkan kedudukan Nabi SAW. Sebab kita tahu Nabi tak akan buat salah, tidak akan buat dosa. Tapi kita tengok macam mana uslub nak menarik hati, elak daripada menghukum orang yang memang dah jelas salah. Tapi dia tak guna perkataan kesalahan kamu, dosa kamu, kejahatan kamu. Masya Allah. Itulah kita kena belajar kan. Kadang-kadang kita ni tak sabar nak tunjuk kita betul, nak tunjuk mereka tu salah. Tapi kita tengok betapa telitinya Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi dalam berdialog ya dengan orang-orang yang menentang baginda. Itu satu aspek. Aspek kedua, untuk Nabi dia guna fi'il madhi, amma ajramna. Ajramna ni fi'il madhi, maknanya seolah-olah kesalahan itu Nabi telah buat. Artinya kamu tidak akan dipertanggungjawabkan tentang dosa yang kami telah lakukan. Subhanallah. Untuk Nabi dia guna fi'il madhi, seolah-olah betul-betul dosa itu telah pun dilakukan. Okey, tetapi untuk pihak musyrikin dah tidak digunakan perkataan buat salah, buat dosa, tetapi digunakan perkataan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya perbuatan yang akan kamu buat. Seolah-olah mereka ni tak buat salah pun lagi. Kalau mereka akan lakukan sesuatu perbuatan, maka kami tidak akan dipertanggungjawabkan. Dan perbuatan itu tidak dinyatakan perbuatan yang jahat, yang salah, yang berdosa. Dan tidak dicop bahawa mereka dah buat salah. Masya Allah, saudara-saudari, sahabat-sahabat. Begitulah indahnya ajaran Islam ini. Begitulah berhemahnya Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Rasulullah dalam mendepani orang-orang yang menentang baginda. Inilah yang kita kena belajar. Walaupun isi kandungan sebenarnya Allah nak menegaskan bahawa setiap orang bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri. Dia tidak boleh suruh pihak lain yang tanggung, ataupun tak boleh salahkan orang lain di atas apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang nak ditekankan? Kalaulah setiap orang daripada kita memikul bebanan di atas apa yang kita telah kerjakan, sama ada baik atau buruk, maka kita kena fikirlah apa yang akan kita tanggung. Kalau kita buat buruk, diri kita yang tanggung. Kalau kita buat baik, diri kita yang untung. Jadi kalau kita nak keuntungan ke atas diri kita, maka fikirkanlah untuk buat kebaikan. Kalau kita tidak mahu tanggung akibat dari perbuatan buruk kita, perbuatan dosa kita, maka cubalah menjauhkan diri. Jadi itulah apa yang nak disampaikan. Jadi sekarang dah jelas dah bahawa tidak ada yang layak disembah kecuali Allah, kerana dia yang memiliki segala-galanya. Yang disembah selain Allah tidak punya apa-apa. Dan dari segi manfaat yang kita perlukan, yang kita rezeki yang menjadi pergantungan hidup kita, tidak ada siapa juga yang dapat beri kecuali Allah. Apa pun, Allah je sumber segala-galanya. Jadi kalau kita sembah selain pada Allah, apa manfaat kita dapat?
Jadi orang lain tak tanggung kerugian tu. Kita lah. Kita yang tanggung rugi kalau kita sembah selain Allah. Kalau kita tinggal daripada menyembah Allah, maka kita yang rugi, bukan orang lain. Jadi itu Allah nak sampaikan maksud sebenar dalam ayat ini. Tapi kita perhatikan uslub yang Allah gunakan itu penuh berhikmah, ya, penuh dengan orang kata apa, pakai psycho lah, nak tarik mereka supaya mereka tak rasa mereka dikecam, mereka dituduh, mereka dipersalahkan. Jadi kalau awal-awal lagi kita dah kata, kamu ni bilalah nak taubat dari dosa, kamu ni tak guna, orang dah kata Tuhan tu tak dapat beri apa-apa, yang beri rezeki itu Allah, tapi kamu degil juga. Tak ada uslub macam tu. Ya, tapi dia kata, Qul la tus'aluna amma ajramna. Kamu tidak akan dipersoalkan tentang dosa yang telah kami lakukan. Dan kami juga tidak akan wala nus'alu amma ta'malun. Dan kami juga tidak akan dipersoalkan tentang apa yang akan kamu kerjakan. Subhanallah. Nampak ya bagaimana indahnya Islam mengajar kita, bagaimana mulianya akhlak Islam. Jika umat Islam mengamalkan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada sebab untuk manusia tidak tertarik kepada keindahan Islam ini. Sama-samalah kita cuba untuk menyarungkan keindahan Islam ini pada diri kita, pada akhlak kita, pada tutur kata kita, pada perbuatan kita, insya-Allah. Moga-moga kita tidak menjadi penghalang daripada orang melihat keindahan Islam. Okey, insya-Allah untuk hari ini setakat itu dulu. Jika Allah izin, kita akan sambung ayat yang ke-26 esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.